Takbir. 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 Allahu Akbar. Jadi, tanpa melengahkan lagi masa, saya ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar untuk menyampaikan tausiah Quran Fest. Berikan sepenuh perhatian kepada tausiah ini, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan selalu kita dapat mendengar suara Ustaz Wadi Anwar secara live ini. Jadi dengan rendah diri saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir kuat dah, subuh bangun esok. Takbir kuat, subuh tak bangun, balik awal. Ni bukan perli, ni peringat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, radina billahi rabba. Kami semua dalam masjid ni redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina. Kami semua dalam masjid ni redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasulah. Kami semua dalam masjid ini redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kami. Yang ketiga, boleh baca sama-sama pelan-pelan tak apa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terima kasih kepada pengacara majlis. Saya duk perhati tak sat macam pernah tengok dalam TV. Pengacara majlis tu tengok kali kedua sebut nama, oh baru perasan, Dr. Toha Umar hafizahullah. Yang dihormati Datuk IR Haji Ahmad Zakiyuddin bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Menteri 1 Negeri Pulau Pinang, merangkap yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Saya kenal Datuk Ahmad Zakiyuddin 2005. 17 tahun yang lalu, waktu saya mula menapak dalam dunia dakwah. Antara masjid terawal saya mengajak adalah Masjid At-Taqwa Bertam Indah. Waktu itu Datuk Ahmad Zakiyuddin adalah pengerusi di masjid tersebut dan mereka pernah mendapat tempat tempat ketiga peringkat kebangsaan. Bukan sebab saya kuliah di situ. Waktu tu saya kuliah ada 60-70 orang saja. Samalah badan besar ni juga. Badan besar ni suara macam ni lah. Tak ada lawak apa macam ni ya. Boring kan. Waktu tu ada 70 orang. Saya menghabiskan beberapa buah kitab di Masjid At-Taqwa Bertam Indah. Tiap-tiap minggu hari Sabtu kuliah duha. Siapa minta bangkit tidur ni? Kuliah duha awal. Subhanallah. Habis fiqh manhaji jilid 1. Kemudian fiqh manhaji jilid 2, tak silap saya. Kemudian fiqh manhaji jilid 4 kot. Wallahu alam, tak ingat dah. Beberapa buah kitab lah ketika tu. Kenal lama dah dengan Datuk. Hari ni penganjur bagi tahu Datuk Ahmad Zakiyuddin datang. Saya kata boleh jumpa, lama tak jumpa. Sahabatan
dalam dunia dakwah. Sekarang saya masih lagi Ustaz Wadi. Beliau dah datuk dan dah jadi timbalan ketua menteri. Cuma dia cakap orang tak apa tunggu sangat. Saya cakap orang tunggu lagi lah. Minta maaf tu lebih sikit lah sebab datuk lebih tang jawatan tu. Kami kenal lama dah, boleh melawak tuan-tuan, jangan melawak macam tu. Saya hidup buat melawak macam tu pula. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Afiq, pengarah urusan Manar Holding, penasihat program Quran Fest. Semoga dirahmati Allah. Yang bahagia Encik Muhammad Adli Hakim bin Zul Kamal, ketua pengarah program Quran Fest 2023. Yang berbahagia sepatutnya Tuan Syekh alim ulama kita, saya sebut yang paling awal, Dr. Muhammad Jamil Saddaqi bin Datuk Mursyid Diraja Syekh Tajuddin Al-Jarumi hafizahullah, Wakil Jiptis Gabungan Institusi Pondok Tahfiz dan Ilmuwan Sunni. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim bin Mukhtar, Imam Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas Pulau Pinang. Dulu lari kelas selalu ustaz ni. Tu dia, saya hak ni sekolah dengan saya. Ahmad Tak Mahmud dulu. Hari ni jadi ulama. Jadi orang besar. Jadi kalau kawan-kawan kita nakal, sekolah rendah ke sekolah menengah ke, jangan pandang sebelah mata. Boleh jadi satu hari dia menaiki tangga lebih tinggi daripada kita. Semoga Allah Ta'ala jaga dan memelihara Ustaz Luqman, insya-Allah. Seterusnya seluruh AJK Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, muslimin dan muslimat orang Penang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Tadi Ustaz Luqman tanya saya, Ustaz jamak dah kot? Saya kata jamak apa, duduk Sungai Petani. Nampak sangat apa dia ni, lama tak ziarah saya. Dekat saja, tapi ceramah jarang, tak ada peluang sangat. Alhamdulillah malam ni Allah izin untuk saya mendapat keberkatan tuan-tuan. Saya yakin dalam rumah Allah pada malam ni mesti ramai orang soleh. Saya yakin insya-Allah ramai orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ada satu doa, Allahumma rzuqni hubbak. Wahai Tuhan, kurniakanlah kecintaan kepadamu. Kasih Allah, cinta Allah, sayang Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Wahai Allah, kurniakanlah cinta kepada orang yang mencintaimu. Kita tengok satu orang, kita sayang orang tu, hati kita terus sayang kepada dia, rupanya sebab dia menyayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu doa yang Nabi ajak. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Dan kurniakanlah kepada kami kecintaan kepada amal ibadat yang membuatkan kami dekat kepadamu, wahai Allah. Quran ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ni apa nama ni, Quran Fest. Fest tu festival kot noh. Fest tu festival. Mahrajan Quran. Ahli syurga tidak dibenarkan untuk melakukan ibadat. Ni dengar ni. Ahli syurga tidak dibenarkan untuk melakukan ibadat. Subhanallah. Siapa yang teringat dulu semayang, dia nak semayang, Allah tak izin. Seronok. Cakap syurga,
terus rasa seronok. Kampung halaman nenek moyang kita Adam alaihissalam. Dulu nenek kita tinggal dalam syurga, iaitulah Nabi Adam. Kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Allah. Dan satu hari nanti kesemua anak-anak yang soleh akan kembali ke kampung halaman ibu dan ayah mereka. Kalau anak durhaka, dia tak balik ke syurga. Dia ikut musuh ibu dan ayah dia, iaitulah dihumbankan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Nak minta puasa dalam syurga, Allah tak izin. Tak boleh. Syurga tempat untuk kamu, bahasa anak muda hari ni, syurga untuk enjoy. Tutup aurat, berpanas-panas, tidak berzina, tak makan, tak minum arak, nak semayang sehari 5 waktu. Yang tu dunia. Kalian bersabar untuk buat di dunia. Dalam syurga aku nak balas kesabaran kamu dengan nikmat yang tidak pernah terhenti-henti dalam syurga. Ada ahli syurga minta izin, wahai Allah nak semayang, tak boleh. Pi berjalan, pi membeli belah, pi main futsal, petang ke malam ke pagi ke, pi berenang, pi berkelah, pi syurga. Sebab dia syurga. Puasa tidak dibenarkan, haji tidak dibenarkan, zakat tidak dibenarkan, sedekah tidak dibenarkan dalam syurga. Ada satu orang petani, ini hadis sahih. Satu orang petani, dulu di dunia dia petani. Tuan-tuan, apa saja kerja tuan-tuan dalam dunia, masuk dalam syurga nanti, tuan-tuan tetap akan ingat dengan kemahiran tersebut. Bermaksud, cikgu matematik kalau masuk syurga, dia tak lupa algebra apa semua tu. Seorang doktor mata kalau masuk syurga, dia masih reti dan tahu macam mana nak merawat mata walaupun tak ada orang sakit mata dalam syurga. Seorang tukang masak nanti di dunia dulu, dia tukang masak, dia masuk dalam syurga, sampai dalam syurga dia reti dan dia ingat macam mana nak masak walaupun dalam syurga ada berbelah-belah orang yang dah masak untuk dia. Nabi sebut, nak bagi saya faham, kita semua faham, ada satu petani. Dulu di dunia dia petani. Dia masuk dalam syurga, dia teringat nak bercucuk tanam. Lalu dia mengadap Allah, dia kata, ya Allah, dulu aku petani. Allah Maha tahu. Dia kata, ya Allah, boleh tak teringin nak bercucuk tanam dalam syurga? Allah Ta'ala kata, bukankah semua di dalam syurga kemudahan telah aku siapkan? Dia kata, ya, tapi teringatlah ya Allah. Tuan-tuan, ada orang daripada umur 10 tahun, dia bawa ke Bota. Kau tahu ke tak tahu ke Bota? Hampa PS4 hampa tahu lah. Yang ramai orang muda, orang tua tak ada langsung ni. Nah? Daripada umur 10 tahun, 11 tahun bawa ke Bota sampai umur 65. 50 tahun dalam bendang. 50 tahun dalam bendang buat kerja. Ni contoh. Maka dia teringat, duduk dalam syurga dia teringat bendang, semai benih, racun, baja. Lah orang guna drone ya untuk sembok racun. Kan racun kah? Untuk sembok racun. Bila dia minta izin, Allah izinkan. Subhanallah. Ibadat tak boleh. Apa kena mengena dengan tajuk Quran? Jawapannya, kecuali apabila ahlul Quran
apabila ahlul Quran yasta'dhinuna Allah azza wa jalla an yatluwal Quran, apabila ahlul Quran minta izin dengan Allah untuk mengalunkan kalamullah, Allah izinkan dalam syurga. Masya Allah. Ni kalamullah ni. Kalamullah maksudnya kalam Allah. Bila ahlul Quran minta, wahai Allah, kami nak baca Quran, maka Tuhan izinkan untuk mereka bersedap-sedap dengan qiraatil Quran. Yulhamuna kama yulhamun nafas. Yulhamuna bitilawatil Quran. Mereka diilhamkan untuk membaca Quran seperti mana keluar dan masuk, turun dan naik nafas mereka. Sebab apa? Sebab Quran ni kalamullah. Tak boleh baca sehari sejuzuk, baca sehari satu muka surat. Tak boleh baca sehari satu muka surat, baca sehari satu baris bermula daripada malam ni sampai akhir hayat. Mula daripada malam ni sampai akhir hayat. Sebab Nabi sebut iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Dengar. Iqra'ul Quran. Hei umat Muhammad, baca Quran. Sehari satu ayat pun kamu dikira membaca Quran. Hak dalam semayang tak kira. Luak. Yang dalam semayang tak kira. Luak. Tak boleh baca, buat keluar handphone, buka YouTube, pasang Quran, ikut, yang tu dikira baca. Sama ada kita baca dengan mulut kita ataupun orang lain baca, kita dengar dan kita ikut dengan mulut atau hati kita, dikira membaca Quran. Sebab itu kadangkala Rasulullah minta baca Quran, minta sahabat baca Quran. Antaranya sahabat yang paling pakar bacaan Quran, bacaannya seperti Jibril alaihi salam. Nama sahabat itu Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Jangan silap dengan nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang tu presiden munafik umat Nabi Muhammad. Abdullah bin Ubay bin Salul, presiden munafik. Ubay bin Ka'ab, raja Quran umat Nabi Muhammad. Bacaannya 100% sama macam Jibril baca. Sehingga Nabi pikat Ubay, Nabi kata, wahai Ubay, boleh tak baca kat aku? Ubay terkejut. Ubay kata, aqra'u alaika ya Rasulullah wa alaika unzil. Apakah kamu, wahai pesuruh Allah, minta aku baca Quran kepada kamu sedangkan Quran turun kepada kamu? Nabi kata, ya, Allah suruh aku dengar bacaan Quran kamu. Ataupun aku disuruh oleh Allah untuk baca Quran kepada kamu. Yang betulnya Allah suruh Nabi SAW mendengar bacaan Quran Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Bila Nabi kata Allah suruh aku dengar bacaan kamu, Ubay pun tanya, asammanillah, wahai pesuruh Allah, Allah sebut nama aku? Subhanallah. Apakah Allah sebut nama aku? Nabi kata, ya.
Sammakallah. Allah sebut nama kamu. Subhanallah. Ubay. Buh nama anak, tuan-tuan. Letak nama anak Ubay. Seumur hidup saya, baru seorang saya jumpa orang Melayu nama Ubay. Dulu di Syria dulu, orang Malaysia. Hak lain seronok dia nak buh nama Trojan, nama dentist, nama apa, nama nama pelik-pelik ni lah. Seronok, moden. Dia tak tahu kata nama tu Tuhan nak panggil di mahsyar nanti. Panggil lah dengan nama hak pelik-pelik tu. Ubay ibn Ka'ab. Umat Nabi SAW yang paling mahir membaca Quran. Nabi kata, Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Nabi kata, wahai umat Muhammad. Mula malam ni, kita tak mau festival saja. Mula malam ni, mula daripada malam ni sampai akhir hayat, berazam dan sebut pada malam ni, wahai Allah, insya-Allah mulai malam ni sampai akhir hayat, saya takkan tinggalkan bacaan Quran paling kurang sehari 1 ayat. Pagi tadi ada kuliah di, bukan saya lah, kawan saya. Dia buat kuliah duha. Hari ni Jumaat kah? Okey, betul lah. Dia buat kuliah duha. Habis kuliah, seorang pakcik ni daripada duduk bersila tu jadi lembek sampai turun ke bawah. Habis kuliah. Masya Allah. Tuan-tuan, meninggal dalam majlis ilmu. Meninggal ni tak boleh beli. Kamu Perdana Menteri 2 kali ke, Agung 2 kali ke, Presiden Amerika Syarikat ke, mati tak boleh beli. Mati tak boleh beli. Allah sebut kamu mati dalam kereta, mati dalam keadaan kemalangan, mati kemalangan. Tak boleh lari. Kamu menteri, Allah sebut kamu mati dalam heli, heli itu terlanggang, kamu dengan 16 orang semua mati. Mati dalam heli 16 orang. Walaupun kamu menteri. Kamu orang pilih mati husnul khatimah, kekasih Allah, mati dalam rumah Allah, mati dalam majlis zikrullah, Allah cabut nyawa kamu ketika itu. Kerana Allah nak tunjuk ke orang lain, aku sayang orang ni. Mati tak boleh beli. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Mati tak boleh beli. Meninggal pakcik tu. Pakcik tu keluar pi mengaji, bukan pi ceramah. Bukan pi dapat duit, entah bukan pi kerja, dapat duit. Pi mengaji, kena buat keluar duit. Untung dia, hari Jumaat pula 2 kali. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ditulis fi sabilillah sehingga dia balik dan sampai ke dalam rumah dia. Maka pakcik itu mati fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Sampai dia balik, Nabi kata. Tuan-tuan yang main ni semua fi sabilillah, insya-Allah. Insya-Allah. Sampai balik. Tapi jangan niat nak mati saja aku mati balik lagi. Keluar saja langgang, saja langgang. Tak boleh, yang tu bunuh diri. Iqra'ul Quran. Nabi kata, "Hei umatku, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi
Sesungguhnya Quran itu datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Hari kiamat ni tuan-tuan bayang ni dalam masjid ni baru penuh ni berapa Ustaz Luqman? Ni penuh ni 6. Okey. Penuh ni 6,000. Hari ni ada 8 bilion manusia. Saya rasa macam nak berdiri atas kursi ni. Tak puas hati. Bukan sebab tuan-tuan tak nampak, sebab saya tak nampak ujung tu. Kalau ada kursi boleh bergerak tu, duduk atas kursi tu berjalan. Nampak sampai belakang kan. Orang belakang geram tu kan nampak apa, dah lah kamera tu kacau. Kamera siapa tu tinggi pula tu. Saya melawak lah kamera tu kan halang apa pun. Dalam masjid ni baru ada 6,000. Hak belakang sekali 100 meter tak nampak dah saya. Hari ni 2023 ada 8 bilion manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 8 bilion. Tak termasuk yang hidup pada tahun 1900, 1800, 1700, 1600 sampai tahun 1000, tahun 700 Hijrah, tahun 700 Masihi, 600 Masihi, sebelum Masihi, 100 tahun sebelum Masihi, 800 tahun sebelum Masihi, 2000 tahun sebelum Masihi, sampai Nabi Adam, berapa bilion? Wallahu a'lam. Suasana di mahsyar adalah diam. Tuan-tuan bayang kita diam Ustaz. Suasana di mahsyar adalah diam, termasuk kanak-kanak tidak akan bercakap. Kerana ketika itu di depan sekali ialah neraka Jahannam yang telah pun diseret oleh puluhan ribu malaikat untuk disaksikan oleh penduduk mahsyar kesemuanya. Semua diam. Dan kesemuanya menundukkan pandangan mereka. Iblis tundukkan pandangan dia. Syaitan menundukkan pandangan mereka. Para malaikat menundukkan pandangan mereka dan diam 1000 bahasa. Manusia menundukkan pandangan mereka 1000 bahasa dan diam 1000 bahasa. Binatang-binatang juga dihimpunkan di mahsyar dan menundukkan pandangan-pandangan mereka, tak berani dengan suasana mahsyar. Semua orang diam. Apabila nama dipanggil satu persatu, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Ini ayat Quran, bukan hadis Nabi. Yauma idzin tu'radun, pada hari itu amal-amal kalian akan ditayangkan. La takhfa minkum khafiyah. Satu senyuman pun tidak akan disembunyikan. Senyum. Kalau mencuri, kalau berzina, rosakkan rumah tangga orang, makan hak orang, yauma idzin tu'radun. Hari itu kehidupan seorang demi seorang akan ditayangkan. Tuan-tuan bayangkan malam ni, tuan-tuan bayangkan malam ni, siapa hak paling bagus dalam masjid ni? Saya menyerah. Saya bukan yang terbaik dalam masjid ni. Saya surrender awal. Tuan-tuan bayangkan siapa yang paling baik dalam masjid ni, kita pilih dia, kita minta Allah tayang hidup dia daripada umur 15 sampai malam ni. Benda yang dia buat tiap-tiap jam dan tiap-tiap saat, maka tak ada seorang pun dalam masjid ni termasuk saya yang bercakap yang akan mau dan setuju untuk filem kehidupan dia dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila satu nama dipanggil, nama orang itu seperti nama ayah dia bagi,
Nama dia, bin ayah dia, bin tok wan dia sama macam nama tu, kebiruan kulit orang tu. Hari ni kita buat satu dosa, saya dan kita semua buat satu dosa, terbongkar satu dosa, malu kita. Yang imam letak jawatan, yang menteri letak jawatan, yang jadi menteri besar letak jawatan, CEO syarikat letak jawatan, ketua kampung bila kemungkaran yang dia buat, bila dosa yang dibuat diketahui oleh penduduk kampung, letak jawatan, lari dia. Baru satu. Kalau 20. Sebab tu di mahsyar, bukan saja para malaikat diam, tetapi juga para rasul juga diam. Ni cerita Quran tau, bukan saya kona, ni cerita Quran. Tunggu sat. Dia climax dia belakang sikit. Ni satu dia ada part-part dia. Malaikat tak berani cakap, setan tak berani cakap, jin tak berani cakap, binatang yang tidak ada dosa tidak berani bahkan mengeluarkan suara. Waktu tu orang pujuk para rasul. Waktu tu orang pujuk para rasul, orang pujuk Nabi Adam. Nabi Adam kata tak boleh, dulu aku buat dosa, aku buat kesalahan. Satu kesalahan, umur 1000. Nabi Adam umur 960 atau 940. 960. Nabi Adam umur 960 buat salah sekali. Bila orang ramai pi pujuk Nabi Adam, wahai Nabi Adam, anta abul bashar. Kamu ayah semua manusia. Kamu ayah semua manusia yang ada di padang mahsyar. Boleh tak tolong kami? Nabi Adam kata tak boleh. Aku pernah buat kesalahan. Berapa kali salah? 1. Subhanallah. Nabi Adam kata pi kat orang lain. Pi kat rasul lain. Idhabu ila ghairi, pi kat rasul lain. Aku tak berani nak cakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pi kat rasul lain. Umat manusia ramai-ramai pi dekat Nabi Musa. Nabi Musa kata pi kat rasul lain. Pi kat Nabi Isa. Nabi Isa kata pi kat rasul lain. Pi kat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata pi kat rasul lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila semua manusia pi kat Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kamu digelar kekasih Allah. Allah sayang kamu. Tolonglah bagi syafaat kepada kami. Lalu Nabi pun sebut ana laha, ana laha. Nabi berdiri, Nabi kata ana laha, ana laha. Aku berhak memberikan syafaat, aku berhak memberikan syafaat. Kerana aku menyimpan satu doa yang diberikan oleh Allah. Da'watun mustajabah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap rasul ada satu doa yang Allah takkan tolak. Kata Rasulullah, sepanjang hidup di dunia dulu, apapun yang umat aku buat, seteruk apapun penghinaan mereka, sebanyak mana pun darah yang mereka alirkan di tubuh aku tak pernah berdoa ke atas mereka. Aku simpan doa itu untuk digunakan di mahsyar. Lalu Nabi SAW pun berdoa. Lalu Allah pun memberikan syafaat yang disebut sebagai asy-syafa'atul uzma. Syafaat teragung. Panggillah nama seorang-seorang. Mula dengan nama Nabi Nuh AS. Panggil. Nabi Nuh kena panggil. Dia mai depan. Ni cerita Quran ni. Dengar. Nabi Nuh kena panggil mai depan. Allah Ta'ala kata, buka buku amalan Nabi Nuh. Nabi Nuh ni tuan-tuan bukan wali. Dia rasul.
Nabi ada 124,000 Nabi. Rasul ada lebih 300 Rasul. Dalam Quran disebutkan nama 25 Rasul. Daripada 300 itu Allah pilih yang paling hebat 25 sebut dalam Quran. Daripada 25 Allah pilih 5 ketua-ketua Rasul, nama mereka Ulul Azmi, gelaran mereka. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh ni bukan Rasul biasa, Ulul Azmi. Allah panggil nama dia, manusia pertama yang dipanggil nama di mahsyar, Nabi Nuh mai ke depan, Allah Ta'ala kata, buka buku amalan Nuh alaihissalam. Subhanallah. Buka buku amalan Nuh alaihissalam. Lalu diteliti buku amalan Nabi Nuh AS. Apa dia buat hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sehinggalah Nabi Nuh mengakhirkan hayatnya pada ketika berusia 1000 tahun. Nabi Nuh AS ketika berusia 1000 tahun. Tapi masuk syurga. Panggillah nama satu orang lagi. Bila panggil nama satu orang lagi, Allah arahkan buka buku amalan. Kata Nabi SAW, tiap-tiap orang yang dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, ini hadis sahih. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada perantara di antara dia dengan Allah. Bila dibuka buku amalan dia, tengok hari pertama dia balik, tengok hari pertama buku amalan dia ditulis, Allah tak tanya orang di belakang, Allah tak tanya wakil dia, Allah tanya dia, apa kamu buat pada hari pertama ditulis buku kamu? Kebiruan kulit orang tu nak jawab. Jawab sendiri, tak ada siapa bantu. Kecuali, dengar, ni yang climax untuk tajuk 4 ni. No? Kecuali apabila yang dipanggil itu adalah Ahlul Quran. Mereka yang hidup mereka kalau mereka tak baca Quran, air mata mereka berlinangan jatuh kerana rindukan Quran. Masya Allah. Sebab tu doa tuan-tuan, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Quran itu penyejuk hati semua yang ada dalam masjid ni, insya-Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Tuan-tuan tahu kenapa? Tadi saya sebut kelebihan Ahlul Quran dalam syurga. Ni saya nak sebut kelebihan Ahlul Quran di atas padang mahsyar. Kelebihan yang tidak ada tolak bandingnya, iaitu bila nama mereka dipanggil, nama dia pun mai ke depan. Allah arahkan malaikat untuk buka buku amalan dia. Lalu dibentangkan buku amalan dia sejauh mata memandang. Buku amalan itu boleh dibaca dengan mata kasar ini. Kita di mahsyar bukan dalam keadaan tidur. Seperti mana tuan-tuan berada di dalam masjid pada malam ni. Melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, bernafas dengan hidung, berjalan dengan kaki, maka begitulah keadaannya di mahsyar nanti. Bila Allah Ta'ala kata, Iqra'u, baca buku amalan kamu. Kita pun tengok buku amalan kita, kita pun baca. Allah pun mula tanya pada jam pertama buku amalan kita ditulis dosa dan pahala. Kecuali Ahlul Quran. Kerana Ahlul Quran, yang ni tuan-tuan dengar. Kerana Ahlul Quran, ini hadis sahih. Ini hadis sahih ni saya bawa ni bahasa Arab. Kan?
Kau nak baca bahasa Arab ni. Lagi lambat. Dah lah masa ada 10 minit dah. Saya dah tak makan lagi. Dia potak aja cucuk tak saat ni. Seorang tak pelawar. Lepas tu tengok ada nasi. Tapi tu nasi kata tadi Ustaz. Bihun. Melawak . Tapi memang betul dah tak makan ni. Tengah hari tadi. Tuan-tuan sekalian, illa ahlul Quran. Mereka diberi dengan gelaran Ahlullah. Ahlul Quran. Di mahsyar nanti, sesiapa yang ahlul Quran akan diasingkan lalu diberikan nama mereka Ahlullah. Ya Allah. Ahlullah ni macam tuan-tuan pi mana-mana syarikat, tuan-tuan daftar dengan dia, dapat kad. Maka tuan-tuan kalau pi syarikat tu, tuan-tuan ada kad tu, tuan-tuan boleh dapat bonus, tuan-tuan ada reward, tuan-tuan ada point. Maka orang yang hidup dengan Quran, walaupun sehari satu ayat, hidup mengagungkan Quran, hidup mengamalkan Quran, hidup merindui Al-Quran. Mereka dapat kad special, nama mereka Ahlullah. Nak terjemah apa tu Ahlullah? Bila mereka ni datang, dibukakan buku amalan dia, lalu disoal oleh Allah, tidak satu soalan pun dijawab oleh orang-orang yang dipanggil ini. Dengan gelaran Ahlullah ni, tak dijawab. Karena Nabi kata ketika itu, Quran akan datang sebagai peguam bela kepada Ahlullah di mahsyar. Yang menjadi peguam bela di mahsyar kepada Ahlullah ialah dua surah yang paling panjang dalam Quran. Surah itu digelar Az-Zahrawan, dua bunga. Surah itu digelar Az-Zahrawan, dua surah yang paling panjang dalam Quran. Siapa boleh jawab betul, boleh balik awal. Nama dua surah itu adalah Baqarah dan Ali Imran. Kedua-dua surah itu datang memayungi Ahlullah. Dan apabila disoal oleh Allah Baqarah dan Ali Imran, berselang-seli menjawab, yuhajjani an sahibihima. Berhujjah di hadapan Allah, sehinggalah tuan itu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Radhiyallahu an haula'i ahlillah. Tak mau lagi. Ni berabuk Quran. Tak mau lagi. Sehari satu ayat aja. Tak sempat baca, pasang kat YouTube, ikut. Daripada Baqarah, pasang tu berhenti, tanda. Sagi naik kereta balik, pasang balik Quran. Hak berhenti tadi, baca balik. Dia boleh tanda. Lah ni macam-macam apa nama ni? Macam-macam app ada. Kita ada app Al-Khair. Ya. App Al-Khair ada Quran tak tahu? Mana dia ni? Ada Quran. Kita ada app Al-Khair. App anak Melayu Islam. Muslim Pro tu hak Cina Singapura punya. Hak tuan-tuan duk download tu. Sekali dengan saya. Mana kita tahu dulu lama kan. Sekali tuan-tuan cek pula, dia pun download. Banyaknya pahala Cina tu dapat. Nasib baik dia Cina. Kalau dia Islam, ada hak anak Melayu buat. Nama Al-Khair. App Al-Khair. Cuba tengok ejaan macam mana tahu. Kan? Ada anak Melayu buat. App macam tu. Tuan-tuan pasang Quran dalam tu, boleh tanda. Dia tanda berhenti tang mana, saya sambung. Play balik. Wallahu alam, saya rasa ada. Tuan-tuan,
pasang. Maka Allah sangat memuliakan. Yang terakhir sekali untuk ceramah pada malam ni. Habis dah, last dah. Yang terakhir sekali, lihat bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang rapat dengan Quran. Yang terakhir sekali, tuan-tuan tengok macam mana Allah memuliakan orang-orang yang rapat dengan Quran di alam barzakh. Ini semua orang tahu. Saya yakin semua orang tahu. Iaitu sesiapa yang mengamalkan surah Al-Mulk, maka Allah akan menyelamatkan dia daripada siksaan alam kubur. Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. 30 ayat. Malas baca, buka YouTube, tekan. Malas baca, buka YouTube, tekan surah Al-Mulk, ikut dia baca, cukup. Tekan tu, dia baca, qari tu tak kira lah siapa pun. Dia baca, kita pun ikut. Ikut dengan mulut ataupun ikut dengan hati. Malas juga waktu nak tidur tu, nak lena tu, buka surah Al-Mulk, pasang, letak. Dia baca, kita lena. Yang tu tak jadilah. Bukannya nak dan lena 30 ayat saja. Apabila seseorang itu dimasukkan tubuhnya di dalam kubur, kemudian dia mendengar bunyi derupan tapak kaki, kasut ahli keluarganya meninggalkan kawasan perkuburan. Ni Nabi sebut lah, ni Nabi sebut. Roh itu mendengar bunyi derupan tapak kaki dan kasut selipar ahli keluarganya meninggalkan tapak perkuburan. Siapa pun orang tu, tak ada siapa ahli keluarga nak tunggu 8 hari 7 malam. Kamu suami tercinta ke, kamu isteri tercinta ke, anak tercinta ke, ayah tercinta ke, ibu tercinta ke, 2 jam semua balik. Ketika sekira-kira kamu mendengar qara'ani alihim, bunyi derapan selipar dan kasut ahli keluarga kamu meninggalkan tapak dan tanah perkuburan, yanzil ilaikum malakani aswadan, turun 2 orang malaikat, Munkar dan Nakir. Malaikat ni turun. Dia bagi duduk. Dia bagi duduk jenazah tu, dia bagi duduk macam tu. Daripada duduk macam tu kan, dia bagi duduk macam tu. Bila dia bagi duduk macam tu, soalan pertama semua orang tahu. Kalau elok, malaikat akan tanya elok, datang dalam rupa paras yang berseri-seri. Malaikat Munkar dan Nakir datang dengan rupa paras yang berseri-seri, rupa yang segak. Malaikat cakap elok, malaikat kata jangan risau. Tuan-tuan, roh-roh yang baik, malaikat tu turun bagi tahu jangan risau. Kamu orang baik. Dia senyum kepada kita, dia main elok aja. Man rabbuka? Kita pun jawab Rabbi Allah. Tapi kalau orang tu mati dalam keadaan su'ul khatimah, kerana hidupnya penuh dengan kemungkaran, kerana hidupnya penuh dengan dosa dan noda kepada Allah Jalla Jalaluh, malaikat yang datang dalam keadaan hitam melegam, di mulut mereka dikeluarkan api ketika bercakap, di tangan mereka mitraqun min hadid, lau taraqal jibal lahadamal jibal. Kalau besi yang dipegang itu dihempapkan kepada sebuah gunung besar, nescaya hancur berkecai gunung itu. Lalu ditanya kepada orang tadi, "Man rabbuka?" dengan suara yang bengis.
Kata Rasulullah, orang tadi pun tak boleh jawab. Dia kata, la adri. Ni bahasa Nabi buat. Alif, bukan dia gelak. Tu dia tak tahu. Hadis sahih. Riwayat Bukhari atau Muslim. Dia kata, la adri. Lalu dipukul orang itu. Lalu didatangkan orang yang kedua. Dibangkitkan orang yang kedua. Juga mati dalam keadaan yang tidak bagus. Tetapi dia Islam. Dan dia tidak meninggalkan bacaan Quran. Dan dia tidak meninggalkan amalan Quran. Ataupun dia tidak meninggalkan bacaan suratul Mulk. Apabila ditanya orang ni, dia Islam tapi dosa banyak, tak sempat bertaubat. Bila ditanya, "Man rabbuka?" Dia kata, la adri, aku tak tahu. Lalu malaikat mungkar nak pukul dia. Lalu datang Quran berada di depan dia, menghalang malaikat itu. Quran itu namanya surah Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk kata, jangan. Allah memerintahkan aku untuk melindungi orang ni sehinggalah ditiupkan sangkakala. Bukan sampai masuk syurga. Orang yang lepas azab kubur tidak semestinya lepas azab neraka. Yang ini kaedah, boleh tengok dalam kitab Tauhid. Lalu datang surah Al-Mulk, pertahankan orang ni jangan. Allah memerintahkan aku untuk melindungi orang ni. Kerana dulu dia baca aku. Malaikat pergi ke arah kanan. Surah Al-Mulk pergi ke arah kanan. Melindungi orang ni. Malaikat pergi ke belakang. Surah Al-Mulk pergi ke belakang. Dan begitulah. Sehinggalah malaikat itu meninggalkan orang itu. Syafaat dan keberkatan Al-Quran. Jadi saya rasa setakat tu dulu untuk malam ni. Dia memang jenis break macam tu. Gear 4 lepas tu dia break terus. Tuan-tuan, jadilah ceramah 2 jam pun kalau esok subuh tak semayang tak jadi juga.